Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Yang bagi saya hormati para pensyarah, para peserta, tuan-tuan dan puan. Saya Haji Muhammad Razi bin Haji Muhammad Amin, merupakan pelajar sarjana sains kaunseling Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah Darul Aman. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu kajian yang bertajuk hubungan kepuasan bekerja dengan prestasi bekerja dalam kalangan penjawat awam di daerah Kulai. Kajian ini saya telah lakukan pada penghujung tahun 2020 iaitu pada bulan Disember 2020. Berkaitan dengan penjawat awam, penjawat awam ini merupakan pekerja utama yang menjalankan tugas di dalam jabatan dan ataupun organisasi. Dan penjawat awam mempunyai peranan ataupun memainkan peranan dalam menentukan kejayaan dan kegagalan dalam sesebuah jabatan ataupun organisasi. Kejayaan sesebuah jabatan atau organisasi bergantung kepada prestasi pekerja itu. Dan untuk itu tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji hubungan kepuasan bekerja dengan prestasi bekerja di kalangan penjawat awam di daerah Kulai Johor. Mengikut Akta Tafsiran 1948 dan 1967 di bawah Seksyen 66, penjawat awam ni bermaksud pegawai dan pegawai awam, yang mana seseorang dalam pekerjaan tetap atau sementara bagi mana-mana kerajaan di dalam persekutuan. Manakala prestasi bekerja membawa maksud kepada tingkah laku atau sikap di bawah kawalan individu yang menyumbang kepada sasaran dalam organisasi menurut Rutanda dan Sasket 2002. Manakala prestasi dinilai apabila pekerja mampu memenuhi ataupun melebihi capaian KPI individu maupun organisasi yang telah ditetapkan. Tentang kepuasan bekerja pula, menurut Messner 1998, menyifatkan kepuasan kerja adalah satu keadaan emosi yang positif hasil penilaian seseorang itu terhadap hasil kerjanya. Kepuasan bekerja juga memberi makna bahawa pekerja yang memberikan hasil yang terbaik yang mereka mampu di samping kestabilan serta kesihatan mental yang terjaga dan berada dalam keadaan yang baik. Dari segi latar belakang kajian, tuan-tuan dan puan, penjawat awam ini sering dilihat sebagai golongan yang mempunyai kerjaya yang terjamin dan stabil dalam tempoh masa yang panjang. Dan keduanya, adakah penjawat awam memperolehi kepuasan bekerja yang maksimum ataupun optimum? Dan bagaimana seorang pekerja itu untuk mencapai key performance atau key performance index, ataupun bagaimana seorang pekerja itu boleh meningkatkan prestasi bekerja. Dan seterusnya tentang pernyataan masalah, yang mana prestasi kerja yang tak bagus yang dilakukan oleh seorang pekerja akan memberikan satu pandangan imej yang tidak baik, yang negatif terhadap organisasi. Oleh itu, jika tahap kepuasan kerja individu berada di tahap yang rendah atau kurang memuaskan, ini akan mencipta satu suasana persekitaran tempat kerja yang kurang produktif. Dan sekiranya seorang pekerja itu tak bersungguh-sungguh memberikan seluruh kemampuan ataupun keupayaannya dan bakat mereka dalam kerja yang sedang dilakukan, maka ia akan memberikan kesan yang negatif kepada sesebuah jabatan ataupun organisasi. Objektif kajian, kita punya 5 objektif untuk kajian ini. Yang pertamanya, mengkaji hubungan antara kepuasan bekerja dengan prestasi kerja dalam kalangan penjawat awam di negeri Johor. Objektif kedua, mengenal pasti tahap kepuasan bekerja dan tahap prestasi bekerja dalam kalangan penjawat awam di negeri Johor. Objektif yang ketiga, mengenal pasti perbezaan tahap kepuasan bekerja dalam kalangan penjawat awam di negeri Johor berdasarkan jantina, grade dan tempoh perkhidmatan. Objektif yang keempat, mengkaji hubungan di antara tahap kepuasan bekerja dengan tahap prestasi kerja dalam kalangan penjawat awam di negeri Johor. Dan objektif yang terakhir, mengkaji pengaruh kepuasan bekerja dengan tahap prestasi bekerja dalam kalangan penjawat awam di negeri Johor. Inilah 5 objektif kajian yang ingin dilakukan. Dan seterusnya tentang persoalan kajian,
turut mempunyai ada 5 persoalan yang ingin kita kajikan, iaitu yang pertama, adakah terdapat hubungan di antara kepuasan bekerja dengan prestasi bekerja di kalangan pejabat awam. Persoalan kedua, adakah terdapat perbezaan tahap kepuasan bekerja dengan tahap prestasi kerja di kalangan pejabat awam. Persoalan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan tahap kepuasan bekerja dengan dalam kalangan pejabat awam berdasarkan jantina, grade dan tempoh perkhidmatan. Persoalan keempat, adakah terdapat hubungan antara tahap kepuasan bekerja dengan tahap prestasi kerja dalam kalangan pejabat awam. Dan yang terakhir, adakah terdapat pengaruh tahap kepuasan bekerja dengan tahap prestasi kerja dalam kalangan penjawat awam. Jadi inilah 5 persoalan kajian yang ingin kita kaji. Dan yang seterusnya adalah tentang hipotesis kajian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk hipotesis kajian ini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama, tidak terdapat perbezaan hubungan prestasi kerja antara lelaki dan perempuan. Hipotesis yang kedua, tidak terdapat perbezaan prestasi kerja mengikut grade. Hipotesis yang ketiga, tidak terdapat hubungan antara kepuasan bekerja dengan prestasi bekerja. Dan hipotesis yang keempat, yang terakhir, tidak terdapat pengaruh kepuasan bekerja terhadap prestasi kerja dalam kalangan penjawat awam. Jadi itulah 4 hipotesis kajian yang ingin kita kaji. Dan kepentingan kajian ini mempunyai 4 kepentingan. Pertamanya sebagai panduan dan maklumat dalam usaha untuk mengekalkan, seterusnya meningkatkan prestasi para pekerja di sektor awam. Dan kajian ini kita juga berharap sistem penilaian yang baru dalam kajian ini mampu menerapkan elemen tahap kesihatan mental agar setiap pekerja dapat mencapai work-life balance. Dan juga dengan kajian ini kita berharap pihak berwajib dalam sektor sumber manusia boleh mengkaji semula sistem penilaian prestasi yang diterapkan dalam organisasi masing-masing. Dan yang terakhir, dengan kajian ini kita berharap ia dapat membantu untuk menambah baik sistem dalam satu organisasi itu. Seterusnya dapat meningkatkan penilaian prestasi para pekerja. Untuk surutan lecturer ataupun kajian-kajian yang lepas, terdapat 2 kajian yang kita gunakan, iaitu Florence 2007, yang mana faktor motivator atau pendorong ini adalah merangkumi kandungan kerja yang menjadi sumber utama dorongan. Dan Hesberg 1959 mengkategorikan faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja, iaitu terbagi pada 2, iaitu faktor motivator dan juga faktor hygiene, seperti di dalam carta di sebelah, iaitu teori Hesberg, faktor motivator dan juga faktor hygiene. Dan seterusnya kita dapat lihat tentang kajian-kajian lepas. Terdapat 4 kajian yang saya gunakan, iaitu yang pertama Hairul Nizam, Muhammad Noor 2016, yang mana membuat kajian tentang penggunaan kepakaran staf dan kaitannya dengan kepuasan kerja di Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya oleh Didi Kurnia Ilahi dan rakan-rakan 2017, mengkaji tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja dan komitmen organisasi. Hisri Mintawati pada tahun 2018 pula mengkaji tentang kepuasan kerja bagi pegawai polis di Jawa Barat Indonesia. Dan Wu Yok Ling 2007 pula mengkaji kepuasan kerja guru-guru aliran pendidikan teknikal dan vocational di sekolah-sekolah menengah di teknik di Johor. Dan seterusnya tentang metodologi kajian. Kajian ini kita gunakan kuantitatif, iaitu menggunakan borang soal selidik yang melibatkan 3 jabatan iaitu pejabat tanah kulai, majlis perdana kulai dan juga pejabat daerah. Sampelnya seramai 300 orang. Dan dalam borang kajian ini terbagi pada 3 bahagian. Bahagian A, demografi; B, menilai kepuasan bekerja; dan bahagian C, menilai prestasi kerja. Dan pengumpulan data kita bekerjasama dengan pihak atasan dan alhamdulillah dapat kerjasama yang baik. Dan analisis kajian ini kita guna analisis SPSS. Seterusnya dapatan kajian seperti yang saya maklumkan, terdapat 300 borang soal selidik telah diedarkan pada pejabat awam dalam daerah kulai. Walau bagaimanapun hanya 235 orang saja yang mengembalikan borang tersebut, dan kajian ini kita jalankan ke atas 235 orang pejabat awam di daerah Kulai. Mengikut analisis kajian, kita ada seperti di paparan, iaitu jadual 41 kajian tentang demografi, jantina dan umur.
4.2 jadual demografi bangsa, status perkahwinan dan lokasi tempat tinggal. Dan dapatan kajian terakhir di jadual 4.3 iaitu analisis tahap kepuasan kerja dan prestasi bekerja. Dan perbincangan seterusnya yang kita dapat simpulkan iaitu keputusan set soal selidik yang telah disediakan oleh pengkaji menunjukkan bahawa majoriti tahap kepuasan kerja penjawat awam di daerah Kulai adalah pada tahap yang sederhana dan hanya segelintir saja pekerja yang merekodkan tahap kepuasan kerja yang rendah. Dan hasil kajian juga mendapati tahap prestasi kerja penjawat awam berada pada tahap yang tinggi dan hanya segelintir saja yang pekerja yang memiliki tahap prestasi kerja yang sederhana. Dan sebagai kesimpulannya, kajian ini telah membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja, walaupun terdapat perbezaan antara kumpulan jawatan dan grade terhadap tahap prestasi kerja, manakala tiada perbezaan bagi tahap kepuasan kerja. Bagi faktor demografi, tempoh perkhidmatan pula terdapat perbezaan bersasarkan tahap kepuasan bekerja, manakala tiada perbezaan direkodkan pada tahap prestasi kerja. Oleh itu, kesimpulannya kepuasan bekerja mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja. Jadi itulah kesimpulannya tuan-tuan dan puan. Tajuk kajian saya iaitu hubungan kepuasan bekerja dengan prestasi bekerja dalam kalangan pejabat awam di daerah Kulai Johor. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.